Assalamualaikum, Ustazah Fatimah dengan Ustazah Liza. Tengah buat apa tu? Okey, kita tengah menanda ni ha. Tapi dalam soalan kertas periksa ni ada pula yang bertanyakan mengenai solat. Kebetulan boleh juga kita buat KBS kan? Dah waktu bersemuka ni, apa pandangan Ustazah berdua? Oh, boleh. Kita sesuai sangat buat chemistry solat waktu bersemuka ni. Dalam chemistry solat kita boleh isi apa sejarah solat, apa hikmah solat, apa rukun solat, kelebihan solat dalam perspektif sains. Boleh kan? Okey. Apa kata kalau macam tu untuk permulaan tu kita cerita pasal sejarah solat. Biasanya kan sejarah solat daripada Isra' dan Mi'raj kan? Okey, cuba Ustazah Mardiah terangkan macam mana sejarah solat tu yang membolehkan kita ni diwajibkan solat sampai 5 waktu sehari semalam. Baiklah, Ustazah Rabiatul, perintah solat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berlakunya Isra' Mi'raj. Tetapi kewajipan solat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak baginda diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul dan semenjak baginda menerima wahyu yang pertama. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad yang bermaksud telah datang Jibril kepada Rasulullah ketika menyampaikan wahyu pertama, yang mana Jibril telah mengajarkan kepada Rasul tentang wuduk dan solat. Kan, mesti murid-murid tertanya berapa bilangan waktu solat Rasulullah ketika itu. Okey, ada yang menyatakan bahawa pada awalnya solat yang diwajibkan kepada Rasulullah adalah sebanyak 2 waktu sahaja. Okey, iaitu 2 waktu ketika waktu subuh dan 2 rakaat ketika waktu malam. Okey, perjalanan Isra' Mi'raj ni, okey, setelah berlakunya perjalanan Isra' Mi'raj, barulah Allah mensyariatkan kewajipan solat kepada umat Islam, iaitu sebanyak 5 waktu sehari semalam. Okey, sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj ni merupakan satu mukjizat yang besarlah dekat Rasulullah, sebabnya Rasulullah ketika itu dia berasa sedih kan, dan dia rasa perjalanan Isra' Mi'raj ni dapat menenangkan hati dia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Isra', apa yang dimaksudkan dengan Mi'raj? Okey, perjalanan Isra' ni perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj pula ialah perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Okey, macam mana? Okey, daripada Masjidil Aqsa tu Nabi telah diangkat ke Sidratul Muntaha. Okey, yang mana Rasulullah perlu melepasi langit yang ketujuh. Ya. Setiap lapisan langit itu Rasulullah berjumpa dengan beberapa orang Nabi terdahulu dan mereka sentiasa berdoa ke atas kesejahteraan Nabi. Okey. Lepas tu apabila Rasulullah sampai dekat Sidratul Muntaha, Rasulullah berjumpa terus dengan Allah, kan? Berjumpa dengan Allah. Lepas tu Allah telah memberi perintah kepada Rasulullah supaya mengerjakan solat sebanyak 50 waktu. 50 waktu, ya, sehari semalam. Jadi Rasulullah ni dia tak ada nak membantah ke apa kan. Dia hanya menerima perintah Allah tu dan terus kembali kepada muka bumi lah kan. Okey, semasa Rasulullah berada dekat langit yang ke-6, lapisan yang ke-6 tu Rasulullah telah berjumpa dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa telah bertanya dengan Rasulullah, apa yang Tuhanmu perintah, apa yang Allah perintahkan kepadamu kan. Jadi lalu Rasulullah pun menjawab, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengerjakan solat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Jadi Nabi Musa pun menasihatkan Rasulullah supaya kembali berjumpa dengan Allah. Sebab apa? Sebab terlalu banyak solat 50 waktu sehari semalam kan. Ya, mungkin umat zaman sekarang, umat zaman Rasulullah ni tak dapat nak mengejar, tak dapat nak menunaikan solat sebanyak 50 waktu tu. Okey. Lepas tu
Rasulullah pun pergilah naik pula dekat Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Lalu dia minta jumlah dikurangkan. Jadi Allah pun bagilah kurang kepada 40 waktu saja. Lepas tu Nabi Muhammad turun kembali berjumpa dengan Nabi Musa, yang kemudian Nabi Musa cakap banyak lagi 40 tu. Dia mencadangkan supaya dikurangkan lagi. Jadi sampailah Rasulullah berjumpa. Last sekali perintah solat tu menjadi 5 waktu saja sehari semalam. Okey. Lalu Nabi Musa pun mencadangkan lagi dekat Nabi Muhammad supaya solat tu dikurangkan lagi. Tapi apa yang Rasulullah cakap? Dia cakap, aku telah berulang kali memohon kepada Tuhanku, sehingga aku rasa malu kan. Malu dah nak berjumpa dengan Allah, sebab 5 waktu ni rasa sikit sangat kan. Jadi Rasulullah kata, tak apalah, aku reda, aku nak terima je perintah ni. Okey. Lepas je dapat perintah 5 waktu tu, Rasulullah pun kembalilah kepada muka bumi dengan membawa perintah sebanyak solat 5 waktu tu kan. Semua solat yang 5 waktu ni pada awalnya diwajibkan hanya 2 rakaat saja. Faham tak? 2 rakaat aja. Kecuali maghrib 3 rakaat. Maksudnya subuh 2 rakaat, zuhur 2, ya betul. Semua 2 kecuali solat maghrib saja 3 rakaat. Tetapi selepas saja berhijrah ke Madinah, Rasulullah mendapat wahyu agar 3 waktu, iaitu zuhur, asar dengan isyak ditambah kepada 2 rakaat. Maksudnya jadi 4. Daripada 2 rakaat tadi, zuhur zuhur jadi 4, asar jadi 4, isyak jadi 4. Subuh tetaplah menjadi 2 dan maghrib tetap menjadi 3. Begitulah Ustazah Rabiatul, kisah dia, sejarah solat. Daripada 50 waktu, Allah kurang sehinggalah menjadi 5 waktu saja. Itu saja kisah dia. Oh, macam tu kisahnya Ustazah Madia. Yang saya tahu biasanya memang Rasulullah dinaikkan di Isra Mi'raj kan. Tak tahu pula waktu solat tu 5 rakaat, 5 waktu solat, tetapi 2 rakaat. Oh, jadi maknanya pengorbanan Rasulullah tu terlalu banyak untuk kita. Daripada 50 dia kurang-kurangkan sampai 5. Berapa kali dia minta? Kalau kita lah sebagai manusia kan, kita nak minta banyak kali dengan orang yang sama. Ya Allah, tebalnya muka. Tapi subhanallah, Rasulullah memang sangat-sangat sayangkan kita. Dia minta juga sampai kurang. Okey, pasti adanya hikmah ataupun kebaikannya. Kenapa Rasulullah minta daripada 50 sekarang diturun sampai 5, dan dia redha dengan apa yang ada, sehingga kan kita pun diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam dengan rakaat yang ada. Cuba Ustazah Liza ceritakan sikit apa hikmah solat. Okey, Ustazah Rabiah, Ustazah Mardia, memang ada hikmah solat. Sebab tu Allah perintahkan kita untuk solat. Tapi kan sebelum tu, kita tadi kan dah mengajar, dah penat. Macam santai-santai ni kita nak nyanyi lah. Ustazah nak nyanyi sekejap lah. Nak dengar tak? Lagu dia sedap tau. Memang best. Okey, sebelum kita nyanyilah, baru kita jawab tentang hikmah solat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jom sambung lagi. Kami sembahyang fardu sembahyang, sunat pun ada bukan sebarang.
supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hatilah riang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sedarkan diri. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Sambung sama-sama. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Allahu Akbar. Dah tu lama tak nyanyi kan? Sedap tak lagu ni? Lagu ni memang sedap. Okey. Dekat lagu tadi tu bukan kita sekadar nyanyi. Kat situ ada cerita pasal solat kan? Kalau tak solat memang rugi. Jadi hikmah sebalik solat yang Ustazah Rabiah tanya tadi, kita balik pada solat. Apa maksud solat tadi? Solat adalah ibadah yang menduduki tempat tertinggi. Seandainya seorang Muslim itu taat mendirikan solat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari, bermakna dia seolah-olah menegakkan agama Islam lah. Macam kita bina rumah, kalau tak ada tiang, rubuhlah. Kena rubuh. Okey, apabila meninggalkan solat, macam mana pula orang tu? Umpama seorang tu tak mahu berusaha membina agamanya dengan sempurna. Terdapat tidak kurang 100 ayat dalam Al-Quran membicarakan tentang solat. Okey, kat sini dia sebut ada 100 kan? Jadi Ustazah sebut sikit je lah. Antara ayat-ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang solat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Apa maksud ayat tadi? Allah berfirman tadi, bermaksud benar-benar sangat beruntung orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam mengerjakan solat. Kadang-kadang orang ni dia solat, tapi dia tak khusyuk. Kadang-kadang tengah solat, Allahu Akbar. Mana kunci kereta aku tadi? Mana aku letak dompet tadi? Anak tadi dekat dapur masak dah tutup belum api? Tak khusyuk. Okey, ayat yang kedua ada lagi tentang solat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Surah Al-A'la ayat 14 hingga 15. Apa maksud ayat tu? Benar-benar sangat beruntung orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan sentiasa berzikir menyebut nama Allah serta mengerjakan solat. Kadang-kadang dia kata dia solat. Solat habis je salam, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun. Tak ada zikir. Macam tak sama. Tak ada kebersihan. Kita kenalah zikir ya anak-anak. Ustazah Mardia, Ustazah Rabiatul kan dah tahu benda ni kan. Jadi kita murid-murid dalam masa kita pengisian bestari solat kita nanti. Okey, ayat seterusnya Ustazah ambil daripada surah An-Nisa lah, ayat 103, ayat panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tama'nantum faqimus salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Okey, sadaqallahul azim. Apa maksud ayat tu? Memang sedap ayat tu kan? Dia kata sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman dan ditentukan waktunya. Maksudnya dah ditentukan.
Macam kita kan, hari-hari kita pergi kerja, hari-hari kita belajar, pergi sekolah. Solat tu Allah dah bagikan panduan untuk kita menjaga masa. Maksudnya ada waktu dia, solat subuh bila, zuhur bila, asar bila, maghrib bila, isyak bila. Bila kita dah uruskan ni, jadi kita tahulah nak susun waktu. Mudah saja dalam Islam. Jadi hikmah ni dalam kronologi perjalanan kehidupan solat bermula dengan solat subuh, diikuti zuhur, asar, isyak sampai isyak. Apabila kita mendirikan solat di luar waktunya, maka solat tak sah lah. Lepas tu kenapa ada solat yang tentukan macam tu? Solat ada had sempadan masa yang ditetapkan. Dalam hal ini jelas solat membimbing kita bagaimana menguruskan perjalanan waktu baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita solat pada awal waktu akan memperoleh keredaan Allah dan di akhirnya mendapat keampunannya. Maksudnya bila anak-anak kita kan, kita sendirilah kalau dengar azan kita tak buat apa, kalau boleh terus ambil wuduk, terus solat. Solat di awal waktu lebih afdal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada lagi Rasulullah pernah ditanya sahabatnya berkenaan masa mendirikan solat. Lantas Rasulullah bersabda yang bermaksud solat pada awal waktunya. Sama juga tadi hadis riwayat Imam Tirmizi dan ditambah dengan oleh Abu Daud. Kemudian menerusi ibadah solat, ia mengajar kita supaya bijak menguruskan masa. Mengurus masa. Sebarang kecuaian akan memberikan kesan buruk kepada catatan amalan kita. Sebelah kita ni kiri kanan ada malaikat. Kalau kita tak buat, kita buat lambat pun ada markah kan. Macam murid kan nak jawab soalan ke jawab apa-apa, kalau dah habis masa tak sempat nak jawab. Macam itulah kita kan tentang solat. Kemudian ada lagi, selain itu mendirikan solat juga memberikan makna kita berusaha untuk menjadi mukmin yang berpegang kepada amanah dan menepati janji Allah kepada kita. Itu saja. Lagi satu, doa iftitah yang dalam solat tu ada terkandung dalam surah Al-An'am sebenarnya. Yang kita baca tu kan, berdasarkan bacaan ikrar kita tadi tu terhadap Allah dalam doa itu, dalam iftitah tu sewajarnya kita mampu memberikan pedoman supaya setiap kerja harian dibuat sentiasa berpijak dan lunas kepada agama dan tidak membiarkan diri terjebak dengan sebarang unsur yang bertentangan dengan agama. Jelas tak Ustazah? Itulah dia hikmah dia. Alhamdulillah, banyak betul ilmu Ustazah Liza bagi. Kebanyakan berkenaan dengan solat. Yang mana kalau kita solat, memang dijanjikan kita ini adalah antara orang-orang yang berjaya. Sebab dengan solatlah kita berjaya menguruskan masa. Dengan solatlah kita mendisiplinkan diri. Dengan solat itu sebagai tiang agama. Yang mana kita nak buat rumah pun kita kena ada dia punya tiang-tiang tu sebagai stand untuk bentuk rumah. Kalau tak ada tiang tu, agak-agak jadi tak rumah ya? Tak jadi kan. Kemudian rumah tu bentuk macam mana pula kita nak buat? Okey, sama juga. Tapi biasanya solat tu daripada tadi kita dah dengar dia daripada Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah telah berkorban, bagaimana Rasulullah telah mohon dengan Allah, ya Allah, kurangkanlah. Dah berapa kali dah sampai dah daripada 50 kepada 5 waktu sehari semalam. Kemudian pensyariatan solat, semua kita wajib menunaikan solat, tak kiralah apa pun yang terjadi. Dan solat itu adalah tiang agama. Kemudian Ustazah Liza tadi dah cerita berkenaan dengan pengurusan masa. Hikmah solat antaranya pengurusan masa, disiplin masa, semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang mana bila kita menguruskan masa dengan baik, insya-Allah kita adalah di kalangan orang yang berjaya. Tak kira lah berjaya kat luar sana ke, berjaya dalam belajar ke, dalam bisnes kita ke, kita sebagai cikgu pun Allahu Akbar, besar hikmahnya. Okey, betul lah kata-kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka mereka yang beriman dengan perkara gaib dan mendirikan solat, mereka juga dikurniakan rezeki yang luas dan di kalangan orang yang berjaya. Okey, untuk tunaikan solat, kita nak buat rumah ni, nak dirikan solat tu, mesti ada syarat dia kan. Okey, syarat nak buat rumah mesti ada tiang, mesti ada simen, mesti ada pasir, mesti ada bumbung, segala macam tu lah. Okey, tapi untuk solat, kita ada rukun solat. Cuba Ustazah Madia ceritakan, apa dia rukun solat tu?
Okey, baik. Soalan Ustazah Rabi'atul tadi berkenaan dengan rukun solat. Okey, sebelum Ustazah masuk lebih jelas berkenaan dengan rukun solat, Ustazah akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan rukun. Okey, rukun ialah perkara yang wajib kita lakukan, Ustazah Liza. Perkara yang wajib kita lakukan, kalau kita tertinggal satu rukun pun, sah tak sembahyang kita? Semestinya tak sah. Sebab apa? Tak sempurna solat kita. Bila tak sempurna, Allah tak akan terima solat kita dan solat kita tak sah, kan? Okey, jadi kat sini Ustazah akan sebutkan rukun-rukun solat. Okey, rukun solat sebenarnya ada 13 rukun. Okey, 13 rukun ni dia berpecah pula kepada 3 bahagian. Apa dia 3 bahagian tu? Okey, yang pertama sekali rukun qalbi. Rukun qalbi ni bermaksud rukun dalam hati. Dalam hati. Apa yang kita buat dalam hati? Okey, niat. Kan? Kita niat melalui hati. Sepenuhnya kita kena fikir sepenuhnya kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula hati kita nak solat tapi kita dah fikir benda lain, kan? Okey. Yang kedua adalah tertib. Okey, bahagian yang kedua ialah rukun qauli. Apa maksud rukun qauli itu? Maksud rukun qauli ialah lafaz yang kita keluar. Apa yang kita bercakap, apa yang kita keluar berkata-kata semasa kita solat, kan? Okey, dia terbahagi pula kepada 5 bahagian. Okey, yang pertama sekali ialah takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram ni apa dia? Iaitu perbuatan yang dilakukan dengan melafaz. Nampak tak? Kita melafazkan sesuatu iaitu dengan lafaz Allahu Akbar untuk memulakan solat dengan suara yang dapat didengar sekurang-kurangnya oleh diri sendiri. Okey, itu adalah rukun qauli. Yang kedua ialah bacaan surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah ni wajib dibaca ketika berdiri pada setiap rakaat solat. Dan kita kena baca dengan bertajwid dan betul. Jika kita tertinggal ataupun kita terlupa membaca surah Al-Fatihah, apa hukum dia? Tak sah solat, betul. Sebab surah Al-Fatihah ni merupakan satu rukun. Okey. Yang ketiga ialah tasyahud akhir ataupun at-tahiyat akhir, kan? Itu pun bacaan juga. Dan yang keempat, selawat atas Nabi dalam tasyahud akhir. Dan yang terakhir sekali adalah salam yang pertama. Okey, salam pertama. Yang pertama tu sebelah mana? Sebelah kanan. Kita kena ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sebelah pertama. Salam yang pertama saja. Yang dikira rukun. Okey, baik. Yang ketiga, kan dia ada 3 tadi, kan? Pecahan 3. Yang ketiga ialah rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan. Okey, rukun perbuatan ni kita ada 6. Yang pertama sekali qiyam. Qiyam maksudnya berdiri tegak. Okey, yang kedua rokok. Yang ketiga iktidal. Okey, ramai yang keliru bila ustazah cakap okey, cuba awak buat iktidal. Cakap iktidal, macam mana ustazah iktidal tu? Okey, apa dia sebenarnya iktidal? Iktidal ialah perbuatan berdiri tegak selepas rokok. Ia perlu dilakukan dengan betul dan tamakninah, iaitu dengan keadaan berdiri tegak sebelum beralih ke rukun solat yang seterusnya. Okey. Seterusnya ialah sujud. Yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara 2 sujud, dan yang terakhir sekali adalah duduk tahiyat akhir. Kat sini ustazah dah bilang sebanyak 13 rukun solat dalam rukun solat. Jadi kesemua 13 rukun solat ni kita wajib lakukan, kan? Jangan tinggal satu pun. Kalau kita tertinggal satu rukun solat, maka solat kita tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah. Okey, itu saja. Oh, macam tu rupanya. Okey, dan kita solat ni terbahagi kepada 3. Betul Ustazah? Okey, dalam solat tu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rupanya antara ketiga-tiga rukun ni semuanya saling berkait untuk kesihatan kita. Betul tak?
Sebab tu dalam Al-Quran selalu dia bagi tahu orang yang menunaikan solat akan berjaya. Okey, berjaya dari segi yang macam mana? Kesihatan tubuh badan dia macam mana? Dia punya pengurusan macam mana? Tadi Ustazah Liza ada cerita sikit. Mungkin Ustazah Liza boleh sambung sedikit kelebihan solat dalam perspektif sains. Oh, tentang kelebihan solat dalam perspektif sains. Okey, macam tadi Ustazah Mardia dah terangkan rukun solat ada 13 kan. Setiap rukun tu yang Allah dah tentukan, dah dihajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah pula ajar kepada kita sebagai umat Islam. Bukan untuk saja-saja. Bukan macam sekadar jalan kaki, pergi balik sekolah. Bukan. Dia ada sesuatu hikmah dan sesuatu kelebihan yang kita tak perasan. Jadi, ahli sains ni dia dah buat kajian. Ada kebaikan dekat situ. Itulah sebab tu dalam Islam solat tu wajib. Bukan kita sekadar suka-suka. Ada perbezaan orang yang solat dengan tak solat ni. Jadi dekat sini kumpulan Profesor Fatimah binti Ibrahim ni, dia rajinlah buat penyelidikan tentang solat ni. Sebab satu ketika dahulu dia dicabar oleh mantan Perdana Menteri kita. Tuan Abdullah Ahmad Badawi. Macam tak ada orang ke yang nak buat kajian tentang solat ni daripada saintifik kan? Jadi dia buat satu grup untuk buat kajian tentang solat. Dalam semakan bacaan ustazah ni, orang Cina pun sibuk buat kajian, tapi dia tak solat kan? Kan macam kita pagi-pagi subuh, kita sibuk nak pergi masjid, surau kan? Mana yang imam, makmum yang pergi, yang kita orang perempuan bangun pagi-pagi solat. Orang Cina tengok tak dia buat apa? Dia pergi jogging. Dia memang memperhatikan kenapa orang Islam pergi solat ni. Jadi dia pun cakap, kalau dia bergerak-gerak kita masih tidur tak boleh jadi. Itu yang dia pergi jogging, dia buat workout sikit-sikit kan. Jadi kita dari segi perspektif sains pun ada juga. Jadi apa yang didapati dalam kajian Profesor Fatimah Ibrahim dalam grup dia tadi, banyak dia punya kelebihan. Okey, Ustazah ulas yang mana yang boleh lah. Kalau kita nak sentuh banyak sangat. Okey, kita sebut kat sini. Dia kata, Profesor Fatimah berkata, untuk mendapatkan hasil yang tepat, subjek kajian menjalani ujian kesihatan menyeluruh sebelum dan selepas menunaikan solat sunat 2 rakaat. Dia buat kajian kat situ. Lepas tu ada juga dia buat kajian perbandingan seorang yang solat bersendirian dengan orang yang solat berjemaah. Ada juga perbezaan dia, sebab dalam badan manusia ni ada cas negatif dan positif. Kita sendiri pun tak tahu kan. Bila kita solat kan ambil wuduk macam cergas badan dia. Solat bertambah cergas. Okey. Menyentuh mengenai solat tarawih yang dibuat kajian tadi secara berjemaah sepanjang Ramadan, Profesor Fatimah berkata, sebelum ini kajian yang dijalankan mendapati sentuhan antara bahu jemaah tadi ketika solat mampu mengimbangkan cas elektrik positif dan negatif yang terdapat dalam tubuh manusia, menjadikan tubuh lebih segar dan bertenaga. Sebab tu kita kat sekolah latih murid-murid, okey, solat, kita buatlah jemaah ramai-ramai. Sebelum kita ada pandemik Covid, endemik Covid, kita memang berjemaah bahu ke bahu. Itulah tujuan dia. Lepas tu tubuh manusia yang kedua dia kata terdiri daripada 2 cas elektrik, cas positif dan negatif, serta aktiviti harian kita tidak kira bekerja, beribadat atau berehat banyak menggunakan tenaga yang menyebabkan berlakunya pertukaran cas positif dan negatif yang mengakibatkan berlaku ketidakseimbangan cas tersebut di dalam tubuh. Itu baru secara keseluruhan lah yang Ustazah bacakan daripada dia punya kajian. Lepas tu dari sudut fizikal, pergerakan solat seperti berdiri tegak, rukuk, sujud dan duduk melibatkan pergerakan seluruh otot tubuh manusia. Bayangkan kita yang solat kan kita bergerak kan semua. Ustazah Mardia tadi dah sebut. Okey. Semua itu ada dia punya kelebihan. Okay, saya sebutlah daripada segi sujud. Dulu zaman saya sekolah pun kita selalu ada kursus kan. Ada satu tu saya dah belajar. Orang sains lah, dia beritahu apabila kita sujud tu sebenarnya dalam badan kita ada satu bendali yang kita perlu turunkan dia. Sebab itu dalam Islam suruh sujud. Sujud tu nampak dari segi yang kita tahu kita taat pada Allah sujud. Tapi untuk kebaikan diri kita, kita turunkan bendali tu. Sujud, sebab tu ada solat malam, solat tahajud, solat hajat. Lama sikit sujud lagi baik, sebab bila kita sujud bendali tu akan turun
dan mengelakkan kita daripada penyakit lupa atau nyanyuk. Itu kelebihan dia. Masa dengar tu pun macam kagum. Sebab tu sujudlah lama-lama yang boleh. Jangan sampai tak bangun terus. Okey. Dekat sini melalui kajian yang Profesor Fatimah tadi buat, dia kata pakar sains mengatakan sujud ketika solat adalah waktu manusia paling menggalakkan sistem pernafasan dan mengembalikan kedudukan organ ke tempat asalnya. Nampak macam kita sujud, bangun, rukuk, tertongging-tongging, terbalik-balik. Tapi sebenarnya ada kebaikan kat situ. Percaya atau tak, berikut adalah hikmah yang diperolehi dari perbuatan sujud ketika sembahyang. Banyak tahu, dekat sini ada 15. Nak sebut ni tak sempat rasa ni Kang. Membetulkan kedudukan buah pinggang. Nampak tak? Yang terkeluar sedikit daripada tempat asalnya. Lepas tu kemudian yang kedua membetulkan pundi peranakan yang jatuh. Kan? Yang ketiga melegakan sakit hernia. Keempat mengurangkan sakit senggugut ketika haid. Ni untuk orang perempuan kan. Kelima melegakan paru-paru daripada ketegangan, mengurangkan kesakitan bagi pesakit appendix atau limpa. Kedudukan sujud adalah paling baik untuk berehat dan mengimbangkan lingkungan bahagian belakang tubuh. Yang ketujuh, meringankan bahagian pelvis. Kelapan, memberi dorongan supaya mudah tidur. Nampak tak? 9, menggerakkan otot bahu, dada, leher, perut serta punggung ketika sujud dan bangun daripada sujud. Pergerakan otot ini akan menjadikan ototnya lebih kuat dan elastik secara semula jadi, dan ia juga memastikan kelancaran perjalanan darah. Tak payah banyak makan ubat kan. Okay, yang ke-10, bagi wanita pergerakan otot itu menjadikan buah dadanya lebih baik, mudah berfungsi untuk menyusukan bayi dan terhindar daripada sakit dada. 11, sujud juga mampu mengurangkan kegemukan. Yang ke-12, pergerakan bahagian otot sewaktu sujud boleh memudahkan wanita bersalin. Kan? Nampak kan macam tak ada apa-apa. Yang ke-13, organ terpenting iaitu otak. Yang juga menerima banyak bekalan darah dan oksigen. Bila kita sujud tadi saya cerita hanya bendalih. Ini untuk otak. Okey, banyak bekalkan oksigen. Kemudian ke-14, mengelakkan pendarahan otak. Jika tiba-tiba menerima pengepaman darah ke otak secara kuat dan mengejut. Okey, dapat menghindarkan penyakit salur darah dan sebagainya. Sujud tak? Yang ke-15, dari segi psikologi pula, sujud membuatkan kita merasa rendah diri. Dengan Allah, kaya mana kita, hebat kita, macam mana, akhirnya kita letak dahi dan hidung kita rata-rata di bumi. Elakkan daripada ego. Okey, itu dari segi sujud. Boleh lagi ke ni Ustazah Rabiatul? Dekat sini ada takbiratul ihram, ada rukuk, i'tidal. Ini saya sebutlah ya, tinggal sikit je. Takbiratul ihram, apa dia punya kelebihan dia? Bila kita postur dalam berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut. Okey, seterusnya takbiratul ihram. Kelebihan kita dalam bentuk postur tu berdiri tegak adalah untuk menjaga kesempurnaan kedudukan dan fungsi tulang belakang dan sebagai penyanga tubuh dan pusat saraf. Itu dia. Seterusnya i'tidal. I'tidal, postur dia bangun dari rukuk kan. Kemudian tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan. Apa kelebihan dan manfaat dia? Dia kata organ-organ pencernaan dalam perut kita mengalami urutan dan pelonggaran secara bergantian. Kesannya pencernaan menjadi lebih lancar. Okey, itu i'tidal. Lagi dua lagi. Kelebihan masa duduk pula. Masa postur duduk tadi, posisi ini menghindarkan sakit pada pangkal peha seperti derita orang yang tak boleh nak berjalan. Nampak kan? Nampak macam duduk je. Kemudian yang akhir sekali ialah salam. Akhir sekali kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan kan dengan sopan kan. Kemudian sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak simple bagi salam pada malaikat. Okey, apa kelebihan dalam saintifik ni? Kan, apa dia kelebihan dia? Memainkan kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimum tu, manfaatnya memberi kelonggaran kepada otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Kecantikan semula jadi.
Beribadah secara berterusan bukan saja menyuburkan iman tetapi mempercantik diri wanita luar dan dalam. Jelas tak Ustazah? Itu je. Alhamdulillah. Masya Allah, banyaknya kelebihannya, banyaknya hikmahnya apabila menunaikan solat. Sama ada dari segi kita sebagai orang Islam, maka kita akan lebih diredai, pengusaha masa kita lebih baik. Dari segi perspektif sains pula, keadaan kesihatan tubuh kita, badan kita pun terjaga. Saya memang tertarik betul lah yang bila kita sujud, akan ada satu kawasan kosong pada otak kita. Betul Ustazah Liza? Kawasan kosong yang mana bila kita sujud, maka darah akan turun sampai pada bahagian kecil je laluan tu, ada sebesar mata pen ni, tapi memang susah nak capai. Betul tak? Jadi bila kita sujud dengan cara yang betul, maka darah tu akan mengalir sampai ke otak untuk seketika. Ada masa yang tertentu. Okey, ada masa yang tertentu. Kemudian bila kita bangkit lagi, kita bangkit dalam keadaan duduk antara dua sujud, maka postur badan kita pula cantik. Saya paling suka bila kata tulang belakang. Maklumlah kita ni, Allahu Akbar, kadang-kadang dengan jatuhnya, dengan duduknya singit sana sini. Jadi bila kita duduk tu, postur badan kita pun cantik, pembentukan tubuh kita secara semula jadi. Kemudian kita sujud lagi, Allahu Akbar, berapa kali kita sujud tu memang otak kita akan cergas lah. Saya paling tertarik yang itu. Banyak sangat dia punya kelebihan dari perspektif sains. Maksudnya memang baiklah Profesor Fatimah Ibrahim tu dibuat kajian untuk kita yang, saya pun tak tahu, kita pun belajar juga kan. Kadang-kadang kita ingat, tapi kadang-kadang kita lupa. Jadi anak-anak yang nak solat ni, bagus kalau kita buat KBS macam tu. Lepas tu kita ceritakan semua sekali tu kedudukan, especially kedudukan tubuh badan kita bila solat. Jadi berdiri macam ni, kemudian kita rukuk, kita sujud, kita iktidal, semua ada kebaikan. Dan semuanya untuk kesihatan anak-anak, especially pada bahagian otak lah. Kita tak adalah kita cakap yang bukan-bukan. Kadang-kadang budak-budak zaman sekarang ni, orang kata budak-budak zaman now ni macam-macam ayat dia kan. Jadi kita pun tak faham. Okey, jadi mogalah dengan hikmah yang kita dah cerita-cerita ni, insya-Allah anak-anak kita tu dia akan lebih suka untuk solat, lebih berlumba-lumba untuk tunaikan solat. Bukan setakat solat yang wajib, bukan setakat solat yang fardu, tetapi juga solat yang sunat. Betul tak Ustazah? Insya-Allah. Okey, saya rasa macam banyak dah kita punya perbincangan hari ini, banyak dah kita share kan. Sambil-sambil kita buat kerja kita kan, agak-agak dah siap kerja kita. Kita ada kelas kejap lagi ni. Okey, kita jumpa lagi lepas ni. Okey, jom masuk kelas.